Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Normala binti Zulkifli selaku pensyarah bagi subjek ekonomi matematik serta rakan yang saya kasih sekalian. Kami dari kumpulan Mauzi akan membentangkan kerja khusus kami iaitu berkaitan dengan model ekonomi, perubahan dalam pendapatan negara. Kumpulan Mauzi terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama, Muhammad Syami bin Sulaiman. Yang kedua, Muhammad Ikmal bin Mazlan. Yang ketiga, Nur Aina Zafia binti Omar. Yang keempat, Siti Nur Adina binti Ahmad Amran. Dan yang terakhir, Nur Alia Izzati binti Masufi. Baiklah, saya akan membentangkan tentang bahagian pengenalan. Yang pertama sekali adalah tujuan. Tujuan kumpulan kami memilih model ini adalah untuk menganalisis perbandingan pendapatan bagi negara A antara tahun 2015 dan tahun 2020. Selanjutnya, kita akan pergi ke bahagian penerangan kepada teori. Yang pertama berkenaan dengan definisi pendapatan negara. Mengikut buku teks STPM Makroekonomi Semester 2, pendapatan negara merupakan nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara pada suatu tahun yang tertentu. Selain itu, terdapat juga beberapa kegunaan data pendapatan negara, iaitu sebagai pengukur prestasi pelbagai sektor ekonomi. Yang kedua, petunjuk perubahan struktur ekonomi. Yang ketiga, pengukur pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, alat perbandingan taraf hidup melalui masa dan antara negara. Dan akhir sekali, rujukan untuk membuat perancangan ekonomi. Seterusnya, pemboleh ubah makroekonomi, iaitu data-data statistik mengenai kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai alat pengukur prestasi ekonomi dan kecekapan ekonomi bagi sesebuah negara. Terdapat 5 komponen dalam pendapatan negara. Yang pertama adalah pendapatan yang menggunakan simbol Y. Yang kedua, perbelanjaan penggunaan iaitu C. Yang ketiga, pelaburan iaitu I. Yang keempat, perbelanjaan kerajaan iaitu G. Yang kelima ataupun terakhir sekali adalah ekspor bersih iaitu X tolak M, di mana X merupakan ekspor dan M adalah import. Fungsi matematik bagi model ekonomi yang kumpulan kami telah pilih adalah pendapatan negara berdasarkan sistem ekonomi tertutup iaitu Y sama dengan C tambah I tambah G. Seterusnya, kita akan melihat kepada pandangan terhadap pemboleh ubah endogenes. Pemboleh ubah endogenes ialah pemboleh ubah yang tahapnya ingin dijelaskan dalam model ekonomi yang dihasilkan. Perkataan awalan N bermaksud ke dalam. Nilai pemboleh ubah bagi pemboleh ubah endogenes ini ditentukan dalam sistem atau sesebuah model ekonomi. Merujuk kepada fungsi matematik bagi model ekonomi iaitu pendapatan negara berdasarkan sistem ekonomi tertutup Y sama dengan C tambah I tambah G, didapati bahawa pendapatan iaitu Y merupakan pemboleh ubah endogenes kerana perubahannya disebabkan oleh perubahan yang berlaku pada pemboleh ubah yang lain iaitu pemboleh ubah exogenous. Seterusnya, kita akan melihat kepada pemboleh ubah yang kedua iaitu pemboleh ubah exogenous. Pemboleh ubah exogenous merupakan pemboleh ubah yang ingin disertakan dalam model ekonomi tetapi tidak akan diterangkan. Awalan X bermaksud keluar atau pergi. Nilai pemboleh ubah exogenous ditentukan di luar sistem atau sesebuah model ekonomi. Pemboleh ubah exogenous dimasukkan ke dalam sesuatu model ekonomi kerana ia dianggap akan menentukan atau menerangkan tahap pemboleh ubah endogenous. Merujuk kepada fungsi matematik bagi model ekonomi iaitu pendapatan negara berdasarkan sistem ekonomi tertutup Y sama dengan C tambah I tambah G, didapati bahawa perbelanjaan penggunaan C, pelaburan I dan pembelanjaan kerajaan G merupakan pemboleh ubah exogenous kerana perubahannya memberi kesan kepada pemboleh ubah yang lain iaitu pemboleh ubah endogenous. Berikut merupakan maklumat bagi negara Malaysia yang menjalankan sistem ekonomi tertutup pada tahun 2015. Jadual ini menunjukkan komponen pendapatan negara beserta dengan nilainya. Antara komponen pendapatan negara ialah pendapatan penggunaan yang bernilai RM2,100 juta Malaysia. Selain itu, kita juga dapat lihat komponen pelaburan dan perbelanjaan kerajaan yang mana masing-masing mempunyai nilai sebanyak
RM300 juta Malaysia dan RM450 juta Malaysia. Maka, untuk mengira pendapatan negara, kita perlu menambahkan ketiga-tiga komponen iaitu perbelanjaan penggunaan, pelaburan dan perbelanjaan kerajaan. Jadi, apabila ditambahkan ketiga-tiga komponen tersebut, maka pendapatan negara Malaysia pada tahun 2015 ialah sebanyak RM2,850 juta Malaysia. Pada tahun 2020, beberapa inisiatif telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan menyebabkan berlakunya perubahan dalam ketiga-tiga komponen pendapatan negara iaitu perbelanjaan penggunaan dengan simbolnya C, pelaburan dengan simbolnya I dan perbelanjaan kerajaan dengan simbolnya G. Seterusnya, perubahan-perubahan tersebut juga telah memberi kesan kepada pendapatan negara atau Y. Pada tahun 2020, kerajaan telah memberikan subsidi kepada rakyat. Maka, perbelanjaan kerajaan meningkat sebanyak 70 juta ringgit Malaysia. Oleh itu, untuk membuat pengiraan terhadap pendapatan negara, nilai perbelanjaan penggunaan iaitu sebanyak 2,100 juta ringgit Malaysia ditambahkan dengan nilai pelaburan sebanyak 300 juta ringgit Malaysia dan juga nilai perbelanjaan kerajaan. Disebabkan oleh berlakunya peningkatan dalam perbelanjaan kerajaan sebanyak 70 juta ringgit Malaysia, maka nilai perbelanjaan kerajaan yang baru ialah 520 juta ringgit Malaysia. Maka dengan itu, nilai pendapatan negara Malaysia pada tahun 2020 ialah sebanyak 2,920 juta ringgit Malaysia. Pada tahun 2020, kerajaan telah mengambil keputusan untuk meningkatkan kadar bunga. Maka, kos meminjam akan meningkat, seterusnya menyebabkan pelaburan di dalam negara Malaysia akan berkurang sebanyak 20 juta ringgit Malaysia. Oleh itu, nilai perbelanjaan penggunaan, nilai pelaburan dan nilai perbelanjaan kerajaan perlu ditambahkan bagi mendapatkan nilai pendapatan negara. Jadi, nilai perbelanjaan penggunaan iaitu sebanyak 2,100 juta ringgit Malaysia ditambahkan dengan nilai pelaburan yang mana ianya telah berkurang daripada 300 juta ringgit Malaysia kepada 280 juta ringgit Malaysia, dan juga nilai perbelanjaan kerajaan iaitu sebanyak 450 juta ringgit Malaysia. Disebabkan oleh berlakunya pengurangan dalam pelaburan iaitu sebanyak 20 juta ringgit Malaysia, maka nilai pendapatan negara Malaysia pada tahun 2020 ialah sebanyak 2,830 juta ringgit Malaysia. Pada tahun 2020, kerajaan telah mengumumkan penurunan harga pasaran bagi beberapa jenis barang. Maka tindakan ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan dalam perbelanjaan penggunaan isi rumah iaitu sebanyak 650 juta ringgit Malaysia. Oleh itu, untuk membuat pengiraan terhadap pendapatan negara pada tahun 2020, nilai perbelanjaan penggunaan yang baru iaitu sebanyak 2,750 ringgit Malaysia perlu ditambah dengan nilai pelaburan dan perbelanjaan kerajaan yang mana masing-masing bernilai 300 juta ringgit Malaysia dan 450 juta ringgit Malaysia. Disebabkan oleh berlakunya peningkatan dalam perbelanjaan penggunaan sebanyak 650 juta ringgit Malaysia, maka nilai pendapatan negara Malaysia pada tahun 2020 ialah sebanyak 3,500 juta ringgit Malaysia. Situasi-situasi ini menunjukkan bahawa peningkatan yang berlaku dalam komponen pendapatan negara sama ada perbelanjaan penggunaan, pelaburan ataupun perbelanjaan kerajaan turut menyebabkan berlakunya peningkatan dalam pendapatan negara dan sebaliknya. Bagi pendekatan bukan matematik iaitu rajah beserta huraian dapat dilihat berdasarkan rajah, titik E kosong ialah titik keseimbangan asal
apabila Y bersamaan AE kosong bersamaan C kosong tambah I kosong tambah G kosong dan Y kosong 2,850 juta ialah keseimbangan pendapatan negara asal. Apabila perbelanjaan kerajaan G meningkat sebanyak 70 juta menyebabkan AE kosong beralih kepada AE1 secara selari. Titik E1 ialah titik keseimbangan baharu apabila Y bersamaan AE1 bersamaan C kosong tambah I kosong tambah G1 dan Y1 2,920 juta ialah keseimbangan pendapatan negara baharu. Yang kedua, titik E kosong ialah titik keseimbangan asal apabila Y bersamaan AE kosong bersamaan C kosong tambah I kosong tambah G kosong dan Y kosong 2,850 juta ialah keseimbangan pendapatan negara asal. Apabila pelaburan I berkurang sebanyak 20 juta menyebabkan AE kosong beralih kepada AE1 secara selari. Titik E1 ialah titik keseimbangan baru apabila Y bersamaan AE1 bersamaan C kosong tambah I1 tambah G kosong dan Y1 2,830 juta ialah keseimbangan pendapatan negara baharu. Bagi rajah yang terakhir, boleh dilihat titik E kosong ialah titik keseimbangan asal apabila Y bersamaan AE kosong bersamaan C kosong tambah I kosong tambah G kosong dan Y kosong ialah 2,850 juta ialah keseimbangan pendapatan negara asal apabila perbelanjaan penggunaan C meningkat sebanyak 650 juta menyebabkan AE kosong beralih kepada AE1 secara selari. Titik E1 ialah titik keseimbangan baharu apabila Y bersamaan AE1 bersamaan C1 tambah I kosong tambah G kosong dan Y1 3,500 juta ialah keseimbangan pendapatan negara baharu. Secara kesimpulannya, pemboleh ubah eksogen adalah bebas dan pemboleh ubah endogen adalah bergantung. Jadi, jika pemboleh ubah tidak bergantung pada pemboleh ubah dalam model, ia adalah pemboleh ubah eksogen. Jika pemboleh ubah bergantung pada pemboleh ubah dalam model, ia adalah endogen. Pemboleh ubah eksogen dan endogen adalah penting dalam ekonomi, statistik dan disiplin lain. Kedua-dua jenis pemboleh ubah ekonomi boleh mempengaruhi model ekonomi dan kitaran perniagaan. Jadi, penting untuk ahli ekonomi, penganalisis kewangan dan orang dalam kerjaya lain memahami pemboleh ubah ini. Selain itu, kaedah ini amat penting dalam bidang ekonomi kerana ia bertujuan untuk memahami penentu-penentu pemboleh ubah makroekonomi seperti yang dibincangkan sebelum ini, iaitu pendapatan negara. Selain model penentuan pendapatan negara, terdapat juga model lain yang mempunyai pemboleh ubah tersendiri seperti inflasi, pengangguran dan imbangan pembayaran. Di samping itu, pemboleh ubah eksogen dan endogen juga boleh diaplikasikan dalam dunia sebenar seperti pertanian, faedah, permintaan dan penawaran serta pendapatan. Model ekonomi merupakan rangka kerja teoretikal dan disebabkan itu, ia mesti melibatkan matematik. Oleh yang demikian, pemahaman matematik menjadi perkara yang penting bagi mempelajari ekonomi yang mudah melibatkan hanya 2 atau 3 pemboleh ubah. Ia dengan mudah dan nyata apabila diterangkan tanpa matematik, tetapi apabila melibatkan banyak pemboleh ubah adalah lebih mudah menggunakan model matematik.